Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 6 dan 5. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersua muka dalam maya ya, dalam maya. Baik, untuk tajuk kesihatan pada hari ini, tajuk pengurusan mental dan emosi, unit 5, cergas dan tegas. Standard kandungan 2.1, mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian. Standard pembelajaran 2.1.1, memahami maksud kemahiran asertif. Baik, dalam buku teks kamu, muka surat 29, unit 5, di situ kamu boleh baca mengenai cergas dan tegas dan boleh membuat aktiviti yang diarahkan. Serta juga muka surat 30. Ya. Ini boleh rujuklah dalam buku teks yang diperkaitkan kepada pelajar sekalian. Baik. Apakah ciri-ciri yang ada bagi seseorang yang mempunyai sifat asertif? Sebelum itu, marilah kita bandingkan pola tingkah laku. Asertif. Tengok muka dia ada senyum ya, ada senyum. Pasif. Nampak? Macam kemurungan. Agresif. Nampak? Muka tu nampak ganas. Ya? Nampak ganas. Baik. Apa dia asertif? Asertif ialah utamakan hak sendiri, hormati hak orang lain. Ya, utamakan hak sendiri, juga hormati hak orang lain. Sebab orang lain pun ada hak. Hidup di dunia ini ada hak juga apa dia nak cakap, apa dia adil dan sebagainya. Kemudian agresif, utamakan hak sendiri, ketepikan hak orang lain. Kamu, aku. Maksud itu tak baik. Sikap ini nanti kita tak ada kawan. Tak ada kawan. Orang pun tak suka kita. Ya, sebab utamakan hak sendiri. Ini aku punya, semua aku punya. Ya. Yang ketiga, pasif. Ketepikan hak sendiri, utamakan hak orang lain. Aku tak apa. Korang aja. Teman-teman kawan tu rapat dengan kita, tak apa. Ini kamu punya. Ini kamu punya. Aku tak apa. Tak boleh juga gitu. Nampak kelemahan kita. Ya. Kemudian jom kita fahami pola tingkah laku manusia. Pola tingkah laku asertif. Hak, utamakan hak sendiri, hormati hak orang lain. Pendirian dia, saya baik, kamu baik. Menang kalah, saya menang, kamu menang. Ini memang sikap yang baik. Sikap asertif ialah sikap yang mesti ada pada diri kamu ini. Ya, menang-menang namanya. Kemudian si pola tingkah laku agresif, hak dia, utamakan hak sendiri, ketepikan hak orang lain. Pendirian, saya baik, kamu tidak. Kamu aja baik, orang lain tak baik. Kemudian menang kalah, saya menang, kamu kalah. Kalau keadaan pun orang kita salah, tetap kamu nak menang. Itu memang tak baik. Ya, itu agresif. Pasif pula, pola tingkah laku pasif, hak dia ketepikan hak sendiri, utamakan hak orang lain. Kamu tak nak, tak apa kamu. Itu pun tak baik. Nampak kelemahan kita. Pendirian dia, saya tidak baik, kamu baik. Saya tidak baik, kamu yang baik. Tak apa, kamu memang orang baik. Kamu sentiasa berdosa sebab apa? Kamu tak baik. Sentiasa berdosa. Takkanlah macam itu kan. Kemudian menang kalah, saya kalah, kamu menang. Tak apalah. Tak apalah. Tak jadilah ya. Kemudian ciri-ciri utama kemahiran asertif. Ada 5 ciri, iaitu yang pertama, menyatakan pendapat secara berterus terang. Jangan simpan rahsia. Nanti hati sakit, perasaan sakit, semua sakit, habis kamu. Ya, jadi untuk rasa kamu lega, rasa kamu tenang, kamu kena berterus terang walaupun pahit, walaupun salah. Ya.
Kemudian yang kedua, menghormati idea, keperluan dan perasaan orang lain. Kena hormati idea, keperluan dan perasaan orang lain. Bukan kamu sendiri dia, sebab kat dunia ini bukan kamu hidup sendiri. Ada orang lain yang ada. Mak bapak kamu ada, adik, abang, kakak, pak cik, mak cik, hidup bermasyarakat. Tentunya mereka ada idea, ada keperluan dan ada perasaan. Kita juga kena memikirkan. Ya, sebab besok apabila kita mati meninggal, orang lain yang uruskan. Bukannya kamu urus sendiri. Gali kubur sendiri, tanam sendiri. Boleh ke? Tak boleh kan? Jadi kita kena hormati idea, keperluan dan perasaan orang lain. Yang ketiga, bijak meluahkan perasaan dan kepentingan dirinya. Bijak meluahkan perasaan. Maksudnya kamu jangan membuka aib pekung sendiri. Kamu luahkan rasa tidak puas hati, rasa bersalah, masalah yang ada dalam diri kamu, luahkan dengan baik. Jangan sampai kamu memalukan diri sendiri. Jadi fikir betul-betul ketika nak meluahkan perasaan. Sebab supaya apa? Supaya diri kamu rasa tenang, aman, bahagia. Kalau tidak, kamu pendam menjadi kemurungan. Ya pasif, murung dia, tak gembira. Ya. Yang keempat, tidak mudah dipergunakan oleh orang lain sebab kamu bijak, sebab kamu pandai, sebab kamu ada idea yang baik. Jadi kamu menjaga perasaan orang lain dan juga perasaan diri sendiri. Jadi orang lain tidak dapat mempergunakan kamu. Kalau kamu pasif aja, orang akan memperbodohkan kamu. Jadi kena ingat yang tu. Dan yang kelima, menyuarakan perasaan tanpa bertindak agresif. Ya, kamu nak menyuarakan perasaan tapi dengan agresif, nak dia juga yang nak dia juga yang nak diutamakan. Tak boleh. Itu tak boleh. Kita menyuarakan perasaan, kemudian perasaan itu akan diolah oleh sang pendengar. Mau macam ni, dia bagi idea, okey pendapat saya, awak kena macam ni, kamu kena dengar dengan baik, cuba buat. Mudah-mudahan idea dia itu dapat membantu kita supaya kita tidak pasif, tidak agresif. Ya. Kemudian peranan kemahiran asertif ni. Peranan kemahiran dia. Apa peran dia? Mengatakan tidak kepada perkara yang negatif, iaitu perkara-perkara yang tidak baik, kamu katakan tidak. Ya. Sebab dia akan mendorong kamu akan mendorong kamu menjadi perasaan sebersalah, rasa tidak sedap hati, tidak tenang. Ya. Kemudian yang kedua, menghargai diri sendiri dan orang lain. Kamu pun harga ada diri kamu. Kena menghargai diri kamu ini supaya kamu dapat belajar dengan baik, dapat menyuarakan perasaan sendiri dengan orang lain tu dengan baik, supaya diri kamu, jaga diri kamu tu supaya dalam keadaan tenang, baik dan gembira. Dan juga orang lain juga kena kamu hargai, sebab mereka juga ada hak hidup di dunia ini dan punya idea-idea yang lain dan juga ada perasaan yang perlu diruahkan dan sebagainya. Ya, bukan kamu sahaja yang ada perasaan yang tidak baik, perasaan yang baik dan sebagainya, orang lain pun ada. Dan yang ketiga, membuat keputusan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Sebab itu, keputusan hendaklah bersama. Dalam mesyuarat, putuskan bersama. Orang lain pun suka keputusan itu, kita pun suka membuat keputusan itu. Sebab biasanya dalam mesyuarat atau keputusan ni, mereka akan lihat dari sudut positif, dari sudut yang baik dan dari sudut yang tidak baik, dan jangka panjang yang akan impak, kesan jangka panjang daripada keputusan yang kita akan buat. Ya, sebab itu perlu membuat keputusan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Perlu dikaji betul-betul, dianalisis betul-betul. Ya, jadi okey, untuk tajuk asertif itu saja yang Ustaz akan terangkan tadi. Ya, jadi ciri ini latihan kamu. Kamu buatlah dalam buku pendidikan kesihatan mana-mana dan hantar kepada link yang Ustaz akan bagi nanti. Ya, kamu hantar kepada Ustaz, nanti Ustaz akan semak. Ya, ingat ya, siapa yang tidak membuat latihan ini dianggap tidak hadir dan Ustaz tidak akan
memberi penilaian BBD, penilaian bidik darjah kepada murid yang tidak hantar dan yang tidak hadir, melalui latihan yang dihantar ke ustaz. Ya, jadi kena buat. Jadi ustaz boleh bagi kamu tahap penguasaan mana? 1 hingga 6. Ya, di mana? Ya. Jadi kena buat latihan ni. Ya. Okey, latihan ni tak banyak dia. Ciri-ciri utama kemahiran asertif yang ustaz sebut tadi ada 5. Yang keduanya, apakah dia asertif? Kamu ni pola pola tingkah laku. Ini namanya pola tingkah laku. Apakah dia asertif? Yang kedua, apakah dia pasif? Dan yang keempat, apakah dia agresif? Buatlah dalam mana-mana buku latihan kesihatan ataupun kertas, hantar kepada ustaz melalui link yang ustaz akan bagi nanti. Ingat, kalau tak buat dianggap tidak hadir dan ustaz tak akan bagi PBD kepada murid yang tidak membuat dan hantar kepada ustaz. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa di lain hari insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kamu sentiasa dalam sihat. Ustaz doakan kamu sihat, dijauhi daripada bala bencana, khususnya COVID-19. Jaga diri, take care. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.